Ni Puan Ruhi, macam mana dia buat 2.4 juta. Alright. So sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmatic. And then Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta sewa. Kalau nak tempah kereta sewa boleh pergi dekat kita punya website gogreenmatic.com. Alright, untuk makluman bisnes kereta sewa Greenmatic ni masih lagi jalan. Cuma sekarang ni saya dah hand over bisnes ni dekat kawan saya. So dia yang manage lah. Dan sekarang ni saya fokus kepada menjadi ejen SKV lah. Dan alhamdulillah setakat ni jualan daripada bisnes SKV pun lebih lagi daripada bisnes kereta sewa yang saya buat. Saya punya jualan paling tinggi pernah capai dalam 800,000 sebulan. Dan alhamdulillah lah keuntungan tu dalam 60,000 macam tu. And then saya buat 2 orang je bisnes ni. Kira macam tak perlu pekerja lah. Macam dulu buat bisnes kereta sewa kena ada pekerja yang ramai. Lepas tu macam-macam lah benda nak kena bayar. Tapi bila saya buat SKV ni, pendapatan tu, jualan tu lebih tinggi daripada bisnes kereta sewa. Dan keuntungan tu lebih tinggi. So saya fokus kepada bisnes SKV. Alright. So sebelum tu saya nak check kepada yang menonton ni, boleh tak dengar suara saya dengan jelas. So hari ni saya nak berkongsi cerita tentang saya nak cari tentang saya punya kawan. Macam mana dia boleh buat jualan 2.4 juta ringgit dalam masa ni. Ini saya rasa ni sampai bulan November. 11 bulan. Daripada Januari sampai November dia boleh buat 2.4 juta. Okey, so Puan Rahiyah ni, Nur Rahiyah ni, dia sebenarnya suri rumah je. Suri rumah, macam mana seorang suri rumah boleh buat jualan 2.4 juta. Alright. Ada ke? Jelas. Ada ke yang menonton saya punya live ni? Test pagi. Okey. Kalau ada cuba komen ada. Dan saya tak nampak komen. Dan minta bantuan tolong share video saya ni. Kan? Hari ni saya nak cerita tentang Puan Rahiyah, Puan Ruhi. Dia suka panggil nama ni Puan Ruhi. Seorang suri rumah boleh buat jualan. Jadi ejen SKV saja. Jualan dia dalam masa 11 bulan 2.4 juta. Ada tak sesiapa yang nak dengar cerita dia ni? Suri rumah sahaja. Suri rumah sahaja boleh buat jualan 2.4 juta. Ada pagi. Alright. So sebelum tu saya nak iklan sikit. Saya sedang mencari sesiapa yang nak join team saya, sesiapa yang nak mula bisnes, siapa yang nak tambah pendapatan, siapa yang nak selesaikan hutang, sesiapa yang nak hidup sihat untuk join saya menjadi ejen SKV. Kan? So SKV ni dia jual produk kesihatan untuk kencing manis. Dan dia pun ada beberapa produk lah untuk kuruskan badan. Kopi pun dia ada untuk peremajaan. So saya mencari orang-orang yang nak ubah kehidupan dia. Untuk tambah pendapatan. Saya target siapa yang join saya ni, dia masuk, dia belajar. Saya target dalam masa 12 bulan dia boleh buat keuntungan setiap bulan RM20,000 sebulan. Macam Puan Ruhi ni, dia punya jualan dia tertinggi adalah 600,000 dan dia punya keuntungan 70,000. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu buat kira macam dapat untung sebulan RM20,000? RM20,000. Dan benda ni memang boleh. Sebab apa? Saya punya ejen bawah saya dah ada yang buat RM50,000 sebulan. Kalau ada komen nak, lepas tu you screenshot video ni and then you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Nanti you make sure you masuk dalam group Telegram. Siapa yang nak, komen nak. Lepas tu screenshot video ni and then pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya.
Sekejap. Kerja apa? Kerja bukannya kerja ni berniaga. Kita jual produk orang je. Kita jual produk orang je. Siapa yang nak? Jadi ejen je. Modal dia murah je lah. RM65.40 je. Bayar sekali je. Paling 65 dia macam kalau dekat Semenanjung RM65.40. Kalau Sarawak RM66.40. Kalau Sabah RM71.30. Singapura pun boleh. Orang Singapura pun boleh. Alright. Hai. Okay, pada yang menonton ni boleh tak bantu saya share video dia dan minta tolong follow saya. Follow saya kan. Alright, hari ni saya nak bercerita tentang kawan saya ni. Saya panggil dia Ruhi lah, Puan Ruhi. Macam mana dia seorang suri rumah boleh buat 2.4 juta ringgit dalam masa 11 bulan. Kan? Saya minum dulu. Alright, ni cerita ni. Saya nak cerita pasal ni. Ada tak nak dengar cerita Puan Ruhi ni? Puan Ruhi ni sebenarnya dia adalah suri rumah je. Guru kafar. Sekarang ni dia punya jualan dia 600,000 sebulan. Dia punya keuntungan dia 70,000. Macam tak ada yang berminat nak tahu cerita dia ni. But before saya cerita tentang Puan Ruhi ni, saya cerita sikit lah pasal saya. Sekejap je lah. Alright, saya ni, saya dah cakap nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya lahir dekat Kedah tahun 1979. So sekarang ni umur saya 42 tahun. And then masa saya kecil, keluarga saya berpindah daripada Kedah berpindah ke Pahang. So tahun 1985 ayah saya dapat jadi peneroka Felda. So saya membesar di Felda Keratung 3. Okey, lepas tu saya belajar and then saya dapat masuk buat degree lah. Buat degree dekat Universiti Malaysia Sabah tahun 1999 sampailah tahun 2002. Habis buat degree, saya kerja dengan abang saya lah, buat kerja kereta sewa. Sebab apa? Saya nak minta kerja government tapi tak dapat. So saya kerja dengan abang saya lah. And then lepas tahun tu saya sambung belajar buat master dekat Universiti Malaysia Sabah juga 2 tahun, 2003-2005. Lepas habis buat master tu, saya dapat offer bekerja dekat Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak. So saya lahir kat Kedah, besar dekat Pahang, belajar dekat Sabah, and then bekerja dekat Sarawak. Satu Malaysia saya ni. Satu Malaysia. Alright. Lepas tu masa saya bekerja tu, saya start terlibat dengan hutang lah. Hutang biasa je lah. Hutang motor, kereta, kad kredit kan. Lepas tu ada buat ASB loan. So apa yang berlaku masa saya start kerja tu, saya macam duit gaji saya tu memang kira habis bayar hutang je lah. And then tiap-tiap malam saya tak boleh nak tidur kan. Disebabkan itulah fikir nak bayar hutang kan. And then saya pun start berniaga lah. Saya buat bisnes kereta sewa dekat universiti tempat saya bekerja tu. Dan alhamdulillah bisnes tu berkembang. Saya start bisnes kereta sewa tu tahun 2006. And then 2010 saya dah ada 70 biji kereta. 2006 tu saya start, saya beli kereta 2 biji. Modal RM3,000. Lepas tu bisnes tu berkembang. Saya tambah kereta sampai tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta lah. Lepas tu 2011 saya berhenti kerja, and then saya fokus kepada bisnes kereta sewa lah. So masa saya buat bisnes kereta sewa tu, alhamdulillah kira rezeki saya sebulan saya boleh dapat dalam RM30,000, RM40,000 kan. So saya boleh settlekan hutang, saya boleh beli rumah, saya kira okey lah kan. Tapi bila masuk tahun 2015, kira start problem lah. Saya diuji, dia bukan salah siapa lah, salah saya jugalah. So macam-macam lah. Bila bisnes kita ni berkembang, dengan GST nya, dengan KWSP nya,
dengan SSM-nya, dengan LHDN-nya, segala macam-macam lah datang. Tapi tak apa, saya cuba bayar je apa yang charge kat saya kan. Tapi masa tu start 2015, bisnes saya tu dah tak nampak duit dah. Macam sebelum 2014, 2015 tu memang nampak duit. Tapi bila saya cuba kira macam follow segala peraturan yang ditetapkan, memang duit tak nampak lah. Sebab apa, bayar tu bayar ni kan. And then pada tahun 2020, bila COVID-19 melanda, bisnes saya terus jatuh lah. Kan, COVID-19 memang saya banyak bergantung kepada pelancong. Kan, bila COVID datang je memang terciduk lah. Alright, so saya jatuh tahun 2020. And then saya cuba bangkit, jual produk, jatuh lagi kan. Sebab apa, kira macam saya tak ada pengalaman jual produk. Lepas tu boleh buat sale tapi duit tak nampak. So last kali saya punya pekerja semua berhenti, bisnes kereta sewa semua jahanam, duit saving pun habis, lepas tu hutang pun tak boleh bayar. Kan. And then kira macam tahun 2021 saya bermula daripada kosong balik. Tahun 2021 saya bermula daripada kosong balik. Okay, so sebelum tu saya mencari sesiapa yang nak join team saya. Siapa yang nak bangkit, siapa yang nak tambah pendapatan. Saya cari orang susah lah, orang miskin yang nak ubah kehidupan dia. Ada tak kat sini yang nak tambah pendapatan? Yang nak berniaga. Kan? So saya bulan 2 tahun ni saya masuk SKV, saya join SKV. Saya join SKV dan alhamdulillah lah setakat ni lah saya dalam masa 10 bulan saya dapat buat jualan lebih kurang 2.8 juta. So saya nak ajak sesiapa untuk join saya, join SKV. SKV. Alright. Tak reti nak niaga, tak apa. Dia yang tak reti tu lagi bagus daripada yang dah reti. Yang dah reti tu dia tak dengar kata kan. Dia rasa dia dah pandai. Tak reti tak apa, belajar. Jangan fokus benda yang banyak orang dia fokus kepada problem. Kita ni nak berjaya kan. Orang kaya dia fokus kepada solution. So kalau you tak reti, belajar. Solution dia belajar. Kan? Kalau you tak ada modal, solution dia adalah cari modal. Kan? Jangan fokus kepada problem. Kan? Alright. Okay, so ini company dia, SKV. So dia punya duta dia Pak Nel. Duta dia Pak Nel. Produk dia produk untuk kencing manis. Siapa yang berminat, yang nak saya bantu, saya target siapa yang join team saya ni, dalam masa 12 bulan saya target dia boleh buat keuntungan lah. Untung RM20,000 sebulan. Ada tak sesiapa yang nak? Ya, Greenmatic. Tak susah awal-awal seorang. Dia orang bagi cara-cara nak berniaga. Lepas tu ada kelas Zoom untuk belajar. Boleh belajar. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Saya nak bantu sesiapa yang nak tambah pendapatan. Saya target lah. Siapa yang join saya ni, dia boleh buat RM20,000 profit lah sebulan. Dalam masa 12 bulan. Sesiapa yang nak, komen nak. Lepas tu screenshot video ni. And then pergi dekat saya punya bio WhatsApp saya. Nanti you masuk, make sure you masuk dalam group Telegram. Ada tak sesiapa yang nak? Macam tak ramai berminat je ni. Alright, so saya nak bercerita tentang kawan saya ni. Dia ni suri rumah saja. Kan? Dia boleh buat jualan 2.4 juta ringgit dalam masa 11 bulan. Ni Puan Ruhi. Ada tak nak dengar cerita dia ni? Suri rumah saja, sekolah tak tinggi. Kan? Dia ni guru kafa. Anak ramai. Paling tinggi dia punya jualan 600,000. Dia punya keuntungan 70,000 sebulan. Macam tak ada yang berminat je nak tahu cerita ni. Cerita betul ni. Ni suri rumah, tak ada pengalaman berniaga. Tak memang suri rumah je. Boleh buat jualan 2.4 juta ringgit. Kan?
Macam mana? Macam mak saya, guru kafar ni, guru kafar ni. Puan Ruhi ni, dia sebenarnya cikgu guru kafar. Kan? Memang suami dia tak bagi bekerja. Tapi dia, nanti saya cerita macam mana dia boleh terjebak dengan SKV. Komen lagi. Dan saya nak, siapa yang nak saya bantu, nak buat duit RM20,000 sebulan, you komen nak, lepas tu you screenshot, lepas tu you WhatsApp saya. You cakap lah you nak jadi agent. And then make sure you masuk dalam group Telegram yang saya bagi. Cerita dongeng. Kan? Terpulang pada you, saya tak paksa kan? Saya tak paksa. Ini real. Real story. Kan? 2.4 juta. Alright. Macam tak ramai yang komen ni. Okay, so saya cerita tentang Puan Ruhi. Okay, Puan Ruhi ni dia muda sikit lah pada saya. Umur dia 39 tahun. 39 tahun. And then dia ni sebenarnya asal orang Kedah. Lepas tu dia kahwin muda lah. Lepas tu dia ni macam sekolah tak tinggi lah. And then suami dia pun tak bagi dia bekerja. Suami dia tu kerja okey lah kan. Cuma dia ni dia bekerja jadi guru kafar lah. Nak tambah income. So masalah Puan Ruhi ni, dia suri rumah. Lepas tu kira macam tak bekerja pun guru kafar, gaji pun tak banyak kan. So memang suami dia bagi duit, tapi dia tak boleh nak bagi duit dekat mak ayah dia. Dia tak boleh nak beli apa yang dia nak kan. Suami dia memang tanggung dia, suami dia memang bagi duit apa semua, tapi dia nak lebih lagi tak boleh. So apa yang Puan Ruhi ni buat, dia nak berniaga. Sebab apa? Dia nak ubah kehidupan dia. Dia nak tambah pendapatan. Dia nak make sure dia boleh bagi kat mak ayah dia 3,000, 4,000 sebulan kan. Tapi kalau harap suami dia, memang suami dia tak boleh bagilah. Suami dia boleh bagi nafkah untuk family dia saja. Tapi kalau dia nak bagi 3,000, 4,000, 5,000 dekat mak ayah dia, tak boleh kan. So kalau dia nak, dia kena usaha sendirilah. Alright. So masa tu dia pun join SKV lah. Dia nampak SKV ni kan. And then masa tu sebenarnya suami dia tak berapa support lah, tapi dia minta juga izin. Dan last sekali suami dia bagilah. Dia join SKV ni kira macam dia antara orang yang tak awal lah. Dia join SKV pada tahun 2009. And then dia kata masa dia join tu, dia memang tak ada pengalaman berniaga. Memang tak tahu macam mana nak menjual. Cuma SKV ni banyak bagi training. And then dia pun start slowly lah start berniaga. And then ini cerita tahun 2009 tau. 2009 and then alhamdulillah dapat buat jualan. Sekejap saya minum sekejap dahaga. Okay. Berapa lama dah produk SKV ni? Produk SKV ni dia daripada tahun 2009. Saya nak join bang, cari duit lebih untuk kahwin dengan beli rumah. Boleh. Tapi join ni kena usaha lah. Dah kena usaha dan kena sabar. Dia jangan you masuk, lepas tu you promote, tak ada orang beli, you give up. Banyak orang macam tu. Dia cakap mulut dia nak berjaya, nak buat duit kan. Baru 3 kali promote, orang tak beli, give up kan. Tak. You buat, you masuk, you belajar. Dalam masa 3 bulan, ada orang beli ke, tak ada orang beli ke, you kena konsisten promote. Sebab apa saya percaya, apa yang kita buat sekarang ni kesan dia 3 bulan lagi. And then bila you masuk tu, you jangan fokus kepada problem. You fokus kepada solution. Banyak orang, saya nak tambah duit tapi saya tak ada modal. Kan? Dia duk fokus kepada problem. Saya nak berjaya, saya nak buat duit tapi saya tak ada ilmu, saya tak ada pengalaman. Dia duk fokus kepada problem. Jangan fokus kepada problem. Fokus kepada solution. Kalau tak ada duit, tak ada modal, cari modal. Kan? Kalau tak ada ilmu, cari ilmu. Kan? Kalau tak ada kawan, cari kawan. Fokus pada solution, bukannya fokus pada problem. Kan? Alright.
Okay, Brunei belum buka lagi. Tapi Brunei kalau nak beli boleh juga you daftar pakai alamat Malaysia lah. Ada juga ejen dekat Brunei dia guna alamat Limbang. Kan? So boleh. Tapi nanti insyaAllah kita bila buka tu, buka Brunei boleh. Sekarang ni Brunei belum lagi. Cuma orang Brunei dia guna alamat dekat Limbang. Alright. Okay, so siapa-siapa yang nak saya bantu boleh komen nak, lepas tu screenshot video ni and then WhatsApp saya dah kat bio. Okay, so Puan Ruhi ni dia join SKV pada tahun 2009 lah, lama. And then dia dalam keadaan memang tak pernah berniaga, memang tak pandai bercakap, memang guru kafar je, suri rumah je. memang and then Puan Ruhi ni sebenarnya salah satu sebab dia join SKV, kenapa dia pilih SKV, dia ni memang dia kata dia ni ada memang seorang yang banyak penyakit. Dia ni muda-muda lagi dia memang banyak penyakit. Dia ni selalu demam kan, and then masalah buasir, and then selalu lah jatuh sakit, dia cerita kan. So dia pun guna produk SKV, dan selepas 6 bulan dia guna produk SKV ni, dia nampak kesan. Dia punya kesihatan pun makin okey. Dia jarang jatuh demam. Lepas tu dia punya sembelit buasir pun settle. Ni cerita pada tahun 2009, 2010 yang tu lah. Kenapa tu lah saya, kenapa dia join SKV, sebab apa? Dia mula-mula dia guna produk sebab apa? Dia ni selalu sakit. Siapa kat sini yang wanita yang selalu sakit? Macam isteri saya. Isteri saya ni memang manusia, memang mudah jatuh sakit. Dia sekejap-sekejap je tiba-tiba dia kena semput. Tiba-tiba dia boleh demam. Tiba-tiba dia tak boleh bangun. Dia perempuan ni memang macam tu lah. Ada jenis perempuan ni yang jenis mudah jatuh sakit. Sebab apa? Dia punya hormon tu tak betul. Ada tak kat sini? Biasa perempuan memang banyak macam tu. Tambah-tambah yang lepas beranak, dia orang ni memang dia orang punya sistem badan tu dah tak betul dah. Sebelum kahwin, masa anak dara, sihat. Lepas kahwin, lepas beranak je, mula datang macam-macam penyakit. So Ruhi ni jadi macam tu. Ada tak? Sekejap. So orang perempuan ni bila you dah jadi penyakit yang tu kan, so you kena suplemen sebenarnya. Sebenarnya you kena suplemen. Kalau you harap makan je, memang tak cukup. Macam isteri saya pun, dia punya kesihatan tu makin teruk sampailah dia kena stroke. Dia stroke ni bukannya sebab kencing manis apa. Dia stroke ni sebab apa? Darah tak cukup. Badan dia tu darah tak cukup, pap kena stroke. Tapi nasib baik selamat. So macam Ruhi ni, dia sama macam isteri saya. Dia mudah demam, mudah sakit, susah nak buang air kan. And then dia gunakan produk SKV, dan alhamdulillah selepas 6 bulan dia nampak perubahan. Dia macam dia makin sihat, dia jarang jatuh sakit, dia kira macam tak ada masalah. Alright. Boleh turun berat badan. Dia ada produk yang cuci perut dengan usus. Betul. So SKV ni, produk dia ni macam semua produk dia ni, dia nak make sure pengguna dia ni hidup sihat. Dia start daripada produk untuk cuci usus, produk untuk betulkan kita punya sel-sel, produk untuk cantik kan, produk untuk maintain kita punya berat badan. Semua produk tu complete lah. Alright. Okay, so dia join, and then dia macam SKV ni bagus sebab apa? Banyak training. So dia pun belajar. And then masa tahun 2009 tu, SKV masih menggunakan sistem lama. Sistem stocky agent lah. Maknanya Ruhi ni dia akan pegang barang. Dia pegang barang, lepas tu kalau ada orang nak beli, orang datang dekat dia punya rumah, and then dia jual lah. Lepas tu dia pun kena packing lah. So dia kata masa dia menggunakan sistem stocky agent tu, dia punya jualan dia paling tinggi 35,000. 35,000 masa tu lah. And then SKV dia dah bertukar kepada sistem baru.
sistem yang ejen dia tak perlu pegang barang pada tahun 2021. Disebabkan PKP kan. So macam banyak dia punya stokis tak boleh buka kedai, tak boleh ada pekerja, tak boleh ni apa semua. So SKV tukar kepada sistem ejen tak perlu pegang barang. Dia macam dropship lah kan. Tapi dia punya keuntungan tu lebih tinggi daripada stokis ejen. Alright, so masa Ruhi ni dia menggunakan sistem lama, dia punya jualan dia paling tinggi 35,000. 35,000 and then walaupun tak banyak, dia ceritalah banyak reward yang dia dapat. Dia kata dalam masa 3 tahun dia boleh beli kereta. Dia kata Honda City, dia beli Honda City kan. 3 tahun dia jual SKV, dia sebagai seorang suri rumah, dia boleh beli kereta Honda City kan. Lepas tu dia boleh beli tanah. 5 tahun selepas dia jual SKV, dia boleh beli tanah. Harga tanah tu 120,000. Guna duit dia sendiri. Puan Ruhi ni. Ini yang semalam lah dia cerita kan. Ada ke nak dengar saya punya cerita ni? Kan? Thank you pada yang menonton, thank you pada yang komen ni. Ada lagi ke yang mendengar ni? Ni Puan Ruhi ni. Kepada yang baru join. Alright, so saya minta kepada yang join ni boleh tak share video saya ni? Kan? Ada. So selamat pagi, semoga kita dimudahkan rezeki. Okey. Ada. Seorang je. Teruskan. Okey. So apa lagi pencapaian yang Puan Ruhi ni dapat? So dia ceritalah dia orang kampung, lahir kat Kedah, and then dia duduk kat Terengganu. And then dengan SKV dia boleh pergi melancong. Dia memang dapat reward banyak lah. Dia pernah pergi Paris, London, Turki, Bali. Banyak negara lah dia pernah pergi melancong. Padahal dia punya jualan tu paling tinggi dia kata 35,000 je. Tapi SKV ni kira macam dia bagi banyak reward lah. Banyak reward dan dia Ruhi ni pun boleh pergi melancong ke serata dunia. Itu sebelum PKP lah. Lepas PKP tak boleh lah. Masa PKP tak boleh lah kan. Alright. So kira macam Ruhi ni happy. And then sebenarnya Ruhi ni dia ada pengalaman pahit lah. Pengalaman pahit dengan SKV. Dan dia start buat kesilapan. Alright, ada tak nak tahu apakah kesilapan yang Puan Ruhi buat dan macam mana dia bangkit balik? Alright. Kalau dengar cerita dia sedih lah. Ada tak yang nak tahu apakah kesilapan yang Puan Ruhi buat lah? Okay, so masa dia ceritalah masa SKV masih menggunakan sistem stokis agent, maknanya dia pegang barang. Masalah dia kata dia macam dia dapat customer, lepas tu customer tu boleh pergi dekat stokis lain. Macam dia dah dapat customer tu kan. And then customer tu boleh beli barang tu dekat orang lain. Sebab apa? Dulu tak ada sistem. So macam dia punya bisnes tu tak berkembang lah. Paling tinggi jualan dia 35,000 kan. Alright. So and then bila SKV bertukar kepada sistem ejen tak perlu pegang barang, so si Ruhi ni dia nampak macam ini macam tak boleh pergi kan. Sebab apa? Dia dah biasa dengan bisnes pegang barang. Tapi bila tahun 2000 hujung tahun 2020 SKV tukar kepada sistem baru, tak perlu pegang barang. So dia macam tak yakin boleh ke. So masa tu SKV Ruhi ni dia start join company lain. And then macam company tu boleh pegang barang lah, So Ruhi ni dia masih lagi nak guna sistem lama. So dia pun masuk company tu, and then dia buat sale apa semua, and then company ni offer dia lah untuk jadi leader lah dalam company tu kan. Tapi entah macam mana, tak ada rezeki dia. Tiba-tiba company tu macam tipu dia, and then dia di-remove daripada group. Dia dah banner ni, dia dah promote. Ni company produk lain tau. Dia dah promote sampai dia nak naik level. Dah kira level tertinggi lah. Tapi dia ceritalah macam company ni
dia ada adik-beradik, dia ada family kan. So bila family masuk, and then dia ni nak offer dekat family dia. So of course lah founder ni bagi priority kepada family. So si Ruhi ni kena tendang daripada company tu kan. So si Ruhi ni bengang lah kan, kira macam kecewa kan. Sebab apa, dia dah macam dia dah nak keluar daripada SKV kan. And then dia masuk company baru ni, and then dia dah usaha-usaha, dia dah nak sampai level paling tinggi dah. Tiba-tiba ada family founder ni nak masuk. So si Ruhi ni kena tendang. Memang dia jatuh terduduk lah, habis ratus-ratus ribu lah. Sebab apa, dia dah buat kedai, dia dah sewa kedai, dah renovate kan, dah order barang apa semua, tapi tiba-tiba dia kena tendang macam tu je. Alright. So apa ni scam ni? Invest scam. Tak, dia bukannya invest scam. Dia daripada SKV, dia pergi masuk company lain. So dia kena tipu dengan founder company tu. Saya tak nak sebut nama lah company tu kan. Company tu masih ada lagi lah. So dia memang Ruhi ni tahun 2021 dia memang jatuh terduduk lah. Macam SKV, selama dia join SKV daripada tahun 2009, SKV tak pernah tipu dia. Tapi bila SKV ni dia tukar sikit lah. Sebab apa, dulu ejen boleh pegang stok, tapi bila MCO ni banyak stokis dia yang tak boleh buka kedai kan, tak boleh ada pekerja packing barang apa semua. Lepas tu macam sistem dulu memang ada isu buang harga. Sebab apa, ada stokis-stokis ni dia beli, contoh beli barang kan, beli barang harga RM100, dia orang dapat RM50. So dia orang yang ada duit ni, yang banyak duit ni, banyak modal ni, dia orang tak peduli. Dia orang pergi buang harga kan, dekat Shopee, Lazada kan. Barang tu dia dapat RM50, dia jual RM70 pun dia dah untung dah. So yang naya ni, yang ejen-ejen yang kecil-kecil ni, yang tak ada modal. Sebab apa, dia orang nak beli barang, dia kena beli harga mahal. Kan? So bila SKV nampak benda ni macam tak best kan. So SKV dia start banner sistem. Sistem tu dia panggil Nexus lah, yang sekarang ni kita pakai. So macam sistem Nexus ni, ejen semua tidak dibenarkan pegang barang. Boleh pegang barang tapi tak boleh banyak. Dia tak nak isu buang harga. Lepas tu kita nak beli pun, kita kena beli harga customer. And then kita jual pun, kita jual harga customer. So kita punya commission tu, dia bayar masuk dalam kita punya cash wallet. Dan commission kita tu, dia ikut kita punya jualan. So kalau sale kita bawah RM1,000, kita punya commission 10% je lah. And then kalau kita sale tu, group sale lebih pada RM150,000, kita punya commission tu boleh pergi sampai 40%. So bila jadi macam tu, so dia tak ada, engkau ada duit ke, tak ada duit ke, orang kaya ke, tak orang biasa ke, semua orang boleh buat duit. Dulu sistem lama, orang ada duit, orang kaya, dia ada modal kan, dia beli barang banyak-banyak, and then dia buang harga. So yang nanya tu ejen-ejen lah, yang tak ada modal kan. So sistem lama tu macam tak fair, tak adil. Tapi si Ruhi ni, bila SKV bertukar pada sistem baru, dia tak yakin. Dia macam tu. That's why dia pergi masuk company lain. Lah dia kena tipu dengan company tu lah. Okay, so bila dia dah kira macam dah kena buang dengan company tu, and then dia pun masuk balik lah SKV. So bila dia start balik SKV, saya pula masa tu baru je join. Macam SKV, macam Ruhi ni, dia kena kick daripada company tu pada bulan Januari. Pada bulan Januari 2021 lah, lebih kurang macam tu kan. Saya pula masuk SKV pada bulan Februari. So saya pula, sebelum saya join tu, bisnes saya memang dah melingkup dah kan. Bisnes kereta sewa saya memang dengan PKP apa semua memang dah lingkup lah. Saya masuk tu dalam keadaan zero, tak ada apa-apa. Tapi saya nampak, bila saya tengok SKV punya business model, saya cakap, bisnes ni kalau buat betul-betul ni boleh meletup ni kan, boleh meletup. So saya masuk je, saya terus promote. Alhamdulillah bulan pertama saya dapat rekrut 30 orang. And then saya dapat buat sale dalam 11,000. Bulan pertama je. Bulan pertama kan. Lepas tu bulan seterusnya saya promote. And then saya punya sale naik jadi 13,000. And then saya punya ejen tu bertambah. Sebab apa? Ada orang dia nak beli je, ada orang nak jadi ejen. So and then
biasanya customer saya ni dia akan bertukar jadi ejen. Sebab apa? Dia beli produk tu and then dia rasa suka, berkesan dekat dia, and then dia nak beli lagi, dia nak dapat harga murah. Mostly customer saya bertukar jadi ejen lah. Alright. Berhenti minum dulu minum dulu. Ya. Minum lo. Okay, sambung. Okay, sambung And then asalnya Ruhi ni dia tak confident dengan business model SKV, dengan sistem SKV. Dia tak confident. Tapi bila saya masuk, saya buat, saya recruit, macam Ruhi ni, masa dia jadi stocking agent, dia nak rekrut orang tu susah. Macam, yelah macam mana kau nak rekrut? Sebab apa? Banyak lagi stocking yang buang harga kan. So orang pun tak nak jadi agent. Kan? And then bila dia kena tendang dengan company tu, and then dia pun mentality dia pun masih lagi tak boleh ni, tak boleh nak rekrut, tak ada orang nak join SKV kan. Tapi bila saya masuk, saya bulan pertama je saya dapat rekrut 30 orang. Dulu SKV ni yang orang-orang lama, sebulan tu kalau dia boleh rekrut seorang dua orang tu memang hebat lah. Kalau sebulan kan, sebulan dia dapat rekrut seorang dua orang tu kira dah power dah. Dulu kan. Tapi bila saya masuk bulan 2, bulan pertama saya dapat rekrut 30 orang. Dia orang semua terkejut. Sebenarnya ada lah, ramai yang minat. So mentality dia orang tu yang fikir benda ni tak boleh. Alright, and then sekarang saya masuk, saya rekrut. Sekarang ni saya punya ejen saya, dalam masa 10 bulan lah, saya punya ejen lebih kurang bawah saya lah, ada 570 orang. 570 orang. And then saya punya customer tu, downline saya tu ada 6,000 orang. Sebab apa? Bawah saya ada 500 lebih. Lepas tu bawah ejen saya pun ada juga ejen. Lepas tu campur dengan customer. Total saya punya downline sekarang ni ada hampir 6,000. Hampir 6,000 orang. You bayangkan, kalau satu customer sebulan dia beli barang SKV RM300 kan, RM300 kali dengan 6,000 orang, 6,000 kali dengan 300 berapa? 1.8 juta jualan. Saya kalau dapat sale saya 150,000 group sale, saya punya commission dah 40%. Tapi bukannya 1.8 juta tu kali dengan 40%. Dia adalah overriding. Kalau saya ada buat personal sale, saya dapatlah 40%. Lepas tu kalau macam sale tu datang daripada ejen saya, daripada downline saya, saya dapatlah overriding sikit je lah kan. So kalau macam bulan bila dah, bulan September saya dapat buat sale dalam 800,000 kan. Kalau kali dengan 40%, dapatlah 800,000 kali dengan 40%, maknanya 400,000 lebih kan. Tapi tak adalah saya dapat 400,000 lebih. Saya hanya dapat commission saya bersih saya RM60,000 je. Sebab apa? Personal sale saya tak adalah banyak, tapi saya dapat overriding. Tapi RM60,000 sebulan buat 2 orang je, syukurlah kan. Siapa nak bagi RM60,000 sebulan kan. Saya buat bisnes kereta sewa nak dapat RM800,000 pun susah gila. Lepas tu banyak nak kena bayar staff lah, bayar tu lah, kita tak ada duit kan. Tapi bila saya join SKV, saya buat benda ni dengan isi saya je, 2 orang je, tak ada staff. Saya boleh buat sale sampai RM800,000 dan profit RM60,000 kan. Memang isi saya seronok gila lah kan. Tak payah nak fikir kan, tak payah pegang stok, tak payah post barang, tak payah packing barang. Kita hanya guna produk, kita share je. Macam saya, kerja saya tak ada teruk sangat. Pagi-pagi saya buat live apa semua, saya cerita apa semua. Lepas tu memang lepas saya live ni memang berpuluh-puluh. Semalam saya live ada dekat 70 orang WhatsApp nak jadi ejen kan. Ini pun ada tak sesiapa yang dah WhatsApp saya? Cuba komen sikit. So saya pagi-pagi saya live, lepas tu nanti lepas habis live saya reply lah. And then setiap hari ada 10 kan, ada 10 orang daftar jadi ejen. So saya punya ejen tu bertambah. Bila ejen saya bertambah, saya punya sale pun akan naik. Dah kan. Kan saya buat live je ni, saya bukannya jual produk sangat. Saya
just jual peluang. Jual peluang, jual solusi, jual solusi. Macam saya pun, saya jual result. Macam saya dulu gemuk tuan-tuan. Saya dulu gemuk. Tak adalah teruk sangat. Berat saya 81. Itu berat paling tinggi lah. Tapi memang perut tu buncit gila. Saya dulu kalau nak pakai baju, saya tak pakai baju ni. Saya pakai baju bunga-bunga kan. Sebab apa, nak tutup perut tu. Tapi bila saya gunakan produk SKV, alhamdulillah berat badan saya dah turun normal. And then saya punya perut buncit pun dah kempis. Tak adalah nampak sangat. Masih lagi lah, tapi biasalah umur 40 kan. Umur 40. Alright. Kan ada. So saya macam tu. Lepas tu itu je kerja saya. And then saya tak ada lah nak pergi buka meja ke, pergi buka kedai. Tak ada. And then bulan ni, nak tahu tak saya punya sale setakat semalam? Ada tak nak tahu sale saya setakat semalam? Ni setakat semalam saya punya sale 506,000. 506,000. Saya punya bonus lah. Ini tak final lagi, tak unconfirm. 30,000 tuan-tuan. Ni sale saya setakat 23 hari bulan. Daripada 1 sampai 23 Disember, saya punya jualan 506,000. Saya punya bonus ni sebenarnya lebih tinggi lagi, tapi yang ni unconfirm. 30,000. Saya dapat 5,000 sebulan, saya dah syukur dah tuan-tuan. Kan, ada tak yang nak macam ni? Saya join SKV ni bulan 2 baru lagi. Tapi saya boleh buat income macam ni tuan-tuan. Siapa yang ada pengalaman tu advantage lah. Kalau tak ada pengalaman pun boleh. Sebab apa, saya ada juga ejen saya yang tak ada pengalaman. Sebulan dia langsung tak dah berniaga, sebulan dia boleh untung 3,000. Ada cikgu sekolah buat 12,000 sebulan. Ni saya punya sale saya. Sale saya sepanjang 23 bulan ni. Daripada 1 sampai 23, 506,000. Saya punya bonus 30,000. Syukur tuan-tuan. Syukur lah sekarang ni 30,000 tu banyak benda boleh beli. Kan, memang. And then saya buat 2 orang je. Saya tak ada pekerja. Kan, siapa yang nak jadi ejen, siapa yang nak saya bantu, nak buat duit RM20,000 sebulan dalam masa 12 bulan, komen nak, screenshot, pergi dekat saya punya bio WhatsApp, cakap nak jadi ejen. Bang, macam mana abang dapatkan customer yang membeli? Ada ke nak tahu? Ada ke nak tahu? Sebenarnya ada 5 langkah lah yang saya buat. Nanti saya share 5 benda. Dan benda ni langsung tak keluar kos. Semua zero cost marketing. Saya memang tak pandai Facebook ad apa semua, saya tak pandai. Saya memang zero cost marketing. Ada tak nak tahu 5 benda yang saya buat? Macam mana saya dapat customer, macam mana saya dapat agent. Macam tak ramai yang nak tahu ni. You all ni dah share tak saya punya video ni? You dah share tak? Siapa yang dah share, komen dan share. Kan? Macam tak ada orang share, macam makin kurang view kan. Okay, mesti nak tahu. Okay. So, panjang cerita ni kalau nak cerita ni. Hai ke? Ni kasih ni kah? Semayang lah. Adik, sini jalan ada cermin nampak ni macam kah? Cermin? Cermin. Tak nampak lah. Tak nampak. Uncle punya kah? Saya. Tak nampak. Okey. Terima kasih. Kita selalu mari sembahyang. Alright, so dah share, thank you. Saya berhenti kat mana? Saya habiskan cerita Ruhi lah. Ruhi ni lepas tu dia saya habiskan cerita Puan Ruhi ni dulu. Lepas tu nanti saya sambung cerita macam mana saya dapat customer. Okey, Ruhi ni dia masuk bila dia tengok saya ni pam naik kan. Lepas tu dia pun start nampak lah. Dia nampak and then Ruhi pun dia start buat lah. Mula-mula sebab apa, Ruhi ni dia dah lama tau. So saya sebenarnya saya dekat belakang dia. Dia ni macam kalau top 20 tu Ruhi ni memang top 20 lah. Saya ni kalau top 20 saya memang nombor 20. Kadang-kadang langsung tak ada dalam list. Tapi saya start promote and then saya punya customer makin bertambah, saya punya agent makin bertambah dan saya start naik. Daripada ranking nombor 20 dalam SKV, naik sampailah paling tinggi saya
kita pernah dapat ranking nombor 3. Nombor 3 dalam SKB lah. So dulu Ruhi ni duduk atas saya. Tapi sekarang ni Ruhi duduk bawah belakang. Sebab apa? Saya laju lah. Saya punya team memang laju lah. So dalam SKB, saya adalah ejen yang paling banyak ejen. Saya yang paling banyak ejen dalam team SKB lah. Macam yang orang-orang lama, dia orang masih sebab apa dia orang ni tidak membina personal branding. Masalah dia, macam banyak ejen-ejen SKB yang lama ni, dia orang banyak gunakan ads. Dia menggunakan Facebook ad apa semua. So orang tak kenal dia. So dia orang menjual okey, tapi nak rekod orang tu dia orang susah. Sebab apa? Orang tak kenal dia. Macam saya tak pandai pakai FB ad, Facebook ad kan. Saya memang gunakan zero marketing, tapi saya memang saya banner saya punya personal branding. And then bila personal branding tu kuat, so senang lah saya nak tarik orang ejen. Kan? Kalau you nak cari customer, you guna Facebook ads. Kan? Facebook ad ke apa semua, memang dapat customer. Tapi saya fokus kepada recruitment. So bila you nak buat recruitment, you kena banner personal branding. Personal branding macam mana? So macam saya buat live ni, saya buat live TikTok live ni kan. Ni personal branding. Saya bercerita tentang saya. Saya bercerita tentang kejayaan orang. So you kena buat juga. Alright. So alhamdulillah, macam untuk macam Puan Ruhi ni, daripada Januari sampailah November, dia dapat buat jualan 2.4 juta. 2.4 juta. Macam saya join bulan 2, sampailah November, kita punya sale 2.8 juta. Saya macam Ruhi ni 11 bulan dia punya sale 2.4 juta. Saya 10 bulan 2.8 juta. So maknanya saya laju lah. Saya laju. Alright. So dia bukannya you orang lama ke, you orang baru ke, tak. Dalam SKB ni, siapa yang rajin, siapa yang buat kau-kau, dia akan dapat. Dia tak ada istilah saya dah orang lama, saya duduk dengan kaki, tak. So dalam SKB ni, siapa buat, dia dapat. Tapi bukan saya nak kata saya bangga diri lah. Mungkin rezeki saya, sebab apa, saya pun sebelum ni dah pernah susah, dah struggle kan. So bila saya masuk SKB, saya nampak benda ni lebih mudah lah. Alright, so tadi anda tanya macam mana saya dapat customer. Alright, ada 5 benda lah. Ada 5 benda yang saya buat. Okay, ada tak nak tahu ni? Macam makin kurang je ni. Ada ke nak tahu 5 benda, 5 langkah yang saya buat, macam mana saya buat jualan 800,000 sebulan. Kan? Dah share kan. Alright. So langkah pertama, you tulis lah, you make sure you ingat. Benda pertama, yang ni saya buat lama dah, tapi you all pun yang baru nak start ni, you kena buat juga. Saya dah cerita benda ni banyak kali lah kan, tapi tak apa, ulang balik. Yang pertama, orang cakap lah, nak bagi faham kan, jaga tepi kain sendiri. Jaga tepi kain sendiri. Yang pertama, banyak orang dekat luar sana, dia sibuk jaga tepi kain orang. Apa maksud dia? Maksudnya, dia asyik duk komen pasal orang. Dia duk komen, tapi dia lupa nak tengok diri dia sendiri. So dalam bisnes ni, benda pertama adalah kita kena repair diri kita dulu. Kan? So kita nak berniaga, kita nak berniaga online, kita nak menggunakan media sosial. So first dulu, you tengok dulu you punya account media sosial. You kena tengok semua. TikTok, Facebook, IG, Twitter, Google, LinkedIn, WhatsApp, Telegram. You kena tengok semua. Tengok semua you punya media sosial. So that's why saya cakap, jaga tepi kain sendiri. Jangan sibuk nak jaga tepi kain orang. Banyak orang dia sibuk nak jaga tepi kain orang. Dia duk komen sana, komen sini, tapi dia lupa nak tengok diri dia sendiri kan. So first kali, apa yang you kena buat, you kena tengok semua you punya media sosial. Okay, saya tengok you punya. Okay, so macam Fahmi Aiman Armin 1 kan. Okay lah. So nama tu dah betul. Tapi gambar you tidak jelas kan. Saya tak nampak gambar you. Macam Mama Uda. So Mama Uda okey. Gambar tu nampaklah muka kan. Nampak muka. Siapa lagi kat sini? Kan. Nai Naim, Masya Allah. Nai Naim okey. Okey, gambar okey, lepas tu background kosong. So make sure dekat semua media sosial you
you guna nama betul. You guna nama betul. Dan make sure you punya gambar profile tu biarlah gambar yang clear. Gambar yang macam saya kan, you tengok gambar saya, saya letak muka saya pakai suit, pakai tie, lepas tu background plain, warna merah kan. So make sure you punya media sosial gunakan nama betul, letak gambar corporate. Janganlah letak gambar anak. Ada orang letak gambar motor, gambar kereta, gambar anak, gambar dia dengan laki dia apa semua. So benda tu, itulah racun kepada bisnes you. WhatsApp pun sama juga. Kan. Betul tu, kita kena tengok diri kita dulu, jangan sibuk tengok diri orang lain. Kan. Liza Yuni Cempaka. So tengok you punya profile tu. Profile TikTok you. Semua WhatsApp, Telegram, you kena repair benda ni. Kan. Alright. So kalau boleh, the best adalah you mesti guna nama betul, jangan guna nama fake. So saya bila orang WhatsApp saya, kadang-kadang WhatsApp saya nak jadi ejen, tapi semalam macam-macam lah nama. Vampire ada guna nama WhatsApp dia Vampire Cute. Kepala otak dia. Kau nak berniaga macam mana? Kau pakai nama profile WhatsApp kau Vampire Cute. Siapa nak beli kat kau? Itulah. Banyak orang dia sibuk nak jaga tepikan orang, dia lupa nak tengok diri dia sendiri. Okay. So and then dekat you punya profile media sosial tu, dekat semua tau. Dekat TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat Twitter, dekat LinkedIn, Google. Kalau you ada Gmail you kena repair kan. Lepas tu dekat WhatsApp, dekat Telegram, dekat YouTube, semua. Sekarang ni adalah zaman media sosial. So you kena make sure you kena banner personal branding tu. Jangan pergi merepek-repek, pergi guna nama fake, nama glamour apa semua kan. Sebab apa? Orang tak follow brand. Tangkap support 1k. Thank you. Saya tak pandai benda-benda tu. Alright, so and then satu lagi, bila you dah repair tu, make sure dekat you punya media sosial you kena letak link WhatsApp. Letak nombor telefon you. Macam saya, semua media sosial saya letak link WhatsApp saya. Tu link tu memang link saya. Nombor memang nombor saya. Kalau you WhatsApp tu, memang you WhatsApp saya direct. Macam setengah-setengah orang tu dia letak link lain-lain apa semua kan. Tapi macam saya ni, saya nak banner balik bisnes. Saya nak communicate dengan saya punya, tak kisahlah dia nak jadi customer ke, dia nak jadi ejen, saya nak communicate direct dengan dia. So saya tak kisah, saya letak nombor telefon saya. Link WhatsApp dekat TikTok saya tu, memang nombor saya, memang nombor personal saya. So make sure you letak link WhatsApp dekat you punya media sosial. So saya hari-hari dapat lead kan. Kadang-kadang saya tak live pun ada je orang WhatsApp kan. Sebab apa? Saya dah buat konten tu dah banyak. Tiba-tiba dia WhatsApp, saya nak jadi ejen, saya nak beli produk bla bla semua. So tak kisah. So make sure you letak link supaya orang senang nak contact you. Kan. Lepas tu dekat you punya media sosial, make sure you letak konten-konten yang related lah. Kalau you berniaga produk SKV, you letaklah video-video, konten-konten lah. Janganlah pergi post pasal politik, janganlah post pasal membawang, kutuk orang sana, kutuk orang sini, share benda-benda merepek-repek. Sebab you kena jaga you punya personal branding tu. Ya, saya minum. You faham tak ni saya cakap ni? Faham ke? Jangan membawang apa semua. Setengah orang dekat Facebook dia kan, dia membawang, dia kutuk sana, kutuk sini. Bengong betul lah. Macam mana kau nak berniaga? Macam mana nak layan orang WhatsApp berpuluh orang power tu kan. So macam sekarang ni kan, WhatsApp kan ada WhatsApp business. You boleh pakai function quick reply. Kan, pakailah WhatsApp business. Boleh auto reply. Jangan pakai WhatsApp biasa. Kan? Saya pun banyak, kadang semalam 70 orang WhatsApp. 70 orang WhatsApp kan. So saya pakai WhatsApp business auto reply. Kan? Lepas tu kalau banyak sangat, kita boleh beli software lah. Software tu dia auto reply. Kan? Kacang je.
Alright, so sambung lagi cerita. WhatsApp ni memang power lah. Dia ada function quick reply. Dia ada function auto reply. So kalau orang WhatsApp kita, macam saya, you WhatsApp saya, auto reply. Auto reply masuk dalam grup Telegram, nanti saya punya team akan bantu. Kan? Tak payah. Dia macam nak letak link WhatsApp ni, you tak silap saya, you kena ada 1,000 orang follower lah. 1,000 orang follower. Barulah you boleh edit. So macam mana you nak tambah follower dekat TikTok, you kena follow orang lah. Macam saya dulu, ni akaun TikTok saya nombor 2 tau. Yang lama tu dah kena ban dah. Sebab apa, saya banyak post benda-benda yang melanggar komuniti kan. Tapi tak apalah, sekarang ni pun saya banner baru. And then masa saya start tu, saya punya follower akaun ni 1,000 lebih lah. Sekarang ni dah kat 6,000. Alright. So letak je link WhatsApp. Alright. So macam Khairul Najah, gambar tu dah okey, tapi kalau boleh jangan letak, tapi tak tahu lah, you pakai niqab kan. So kalau boleh letak gambar yang betul-betul gambar lah. Lepas tu janganlah macam penuh muka je ni kan, tak nampak. So biar jauh sikit. Kalau kan, kalau yang perempuan tu, make sure you kira macam make up cantik-cantik apa semua. Lepas tu you biar gambar image seorang usahawan wanita corporate. Kan, macam Puan Ruhi ni dia kan ni. Ni gambar dia. Kan? Dengan suit, dengan blazer dia, and then belakang tu background plain. So sebab apa kita nak berniaga? Kita nak berniaga bukannya nak nak social, suka-suka, seronok-seronok. Kita nak berniaga. So buat cara nak berniaga. Okey, ada lagi tak soalan? Yang lama dah kena ban lah. Ada dekat 40,000 follower. Hampir betul. Tak apalah. Saya banner baru. Minta follow balik lah saya punya akaun TikTok ni. Okey, tu nombor 1. Settle nombor 1. Nombor 1 kan. So you repair dulu. Semua media sosial. And then sekarang ni Zoom pun adalah media sosial. Ada tak you ada akaun Zoom? Pakailah nama betul. Letaklah gambar betul. Zoom tu pun sebenarnya adalah media sosial. Sebab apa? You boleh panggil orang, you boleh bersembang dengan dia. Kan? Ini pakai Zoom, pakai nama bodoh-bodoh kan. Tak apa-apa kan. Macam mana kau nak berniaga? Kan? Sorry lah mencarut. Alright, so sama cerita. Nombor 2. Yang ni orang nampak benda ni remeh, tapi benda ni sangat penting, sangat membantu. Ada tak nak tahu nombor 2? Nombor 2, saya dah jalan tadi pukul 7. Sekarang pukul berapa dah? Pukul 8. Sejam dah saya jalan ni. Alright. Ada ke yang nak dengar ni? Macam makin kurang je ni. You orang ni tak share saya punya video kan? Kan? Alright. Nombor 2. Bila you join mana-mana company, bila you nak start berniaga kan, tak kisahlah you join SKV ke apa saja, first kali you kena minta sokongan. So minta sokongan ni dia ada dalam 3 bentuk lah. 3 benda, 3 cara lah. First kali kita tulis dalam bentuk teks, dalam bentuk tulisan. Alright. So macam saya dulu, saya join SKV, apa yang saya buat adalah saya tulis dekat saya punya Facebook. Saya cakap lah, kira macam kita tulis tu minta simpati, minta orang support kita. Alright. Macam saya tulis lah. So you tulis tu daripada hati you lah. Terpulang pada you, macam mana you nak buat. Macam saya tulis dekat Facebook saya, salam bisnes kereta sewa saya jatuh. Sekarang saya dah jadi ejen SKV. Doakan saya bangkit semula. Amin. Saya tulis macam tu. Saya tulis dalam bentuk teks dekat saya punya Facebook. So sebenarnya saya tak ada niat nak promote apa-apa. Saya just minta kawan-kawan saya sokong saya, family saya sokong saya. So apa yang berlaku adalah bila saya tulis macam tu, so saya punya follower, friend saya ni, dia nampak tu, and then dia start komen. And then majority mendoakan saya bangkit semula. Majority mendoakan supaya urusan saya dipermudahkan. Sebab apa? Dia orang tahu bisnes saya memang jatuh, memang melingkup, dan saya just merendah diri. Saya mengaku saya jatuh dan minta orang support. So banyak orang dia malu nak mengaku. Dia macam tak nak ni kan. Dia tak nak orang kecam dia.
So macam you all, kalau you dalam keadaan struggle, dalam keadaan you ni, you just be humble. Be humble. Cakap, okay, sekarang ni saya ada masalah. Sekarang ni saya join agent SKV. Doakan saya berjaya. Amin. So you kena merendah diri dan minta orang support you. Ini yang ramai orang tak buat. Dia pergi masuk-masuk agent, dia belagak. Dia belagak. Lepas tu dia promote, tak ada orang nak beli. Sebab tak ada orang support. Kan, jangan belagak. Berniaga ni membuatkan kita terpaksa merendah diri. Kita terpaksa memang jatuh, turun muka, kita kena be humble. Siapa yang berani? Sebab apa, yang berniaga ni semua ada masalah. Kan, you berniaga mesti ada masalah. Ada masalah hutang apa semua, tapi tak ramai berani mengaku dia ada masalah. Dia okey, poyo kan. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya dalam hati tu memang problem kan. Betul tak? Mama Uda ada tak buat minta sokongan, post dekat media sosial, minta orang support, WhatsApp dekat semua orang, minta orang support. Ada tak buat? Kan? Tak berani. So you kena buat benda ni, you kena pecahkan benda tu. So itu yang saya buat. Saya post dekat saya punya Facebook. Lepas tu saya buat poster. Saya buat poster kan, saya letak gambar saya letak logo SKV. Saya tembak dekat saya punya IG apa semua. Saya tembak dekat saya punya WhatsApp. Saya cakap, saya tulis lah, okay, sekarang ni saya dah saya bisa kereta sewa saya jatuh, saya dah join SKV, doakan saya bangkit semula. Saya tembak. So macam saya bubuh kat WhatsApp kan, so kawan-kawan saya semua reply, Allahu Akbar Tauhid, saya doakan semoga dipermudahkan urusan, murah rezeki apa semua. So memang banyak gila orang reply. So bila orang reply tu maknanya sebenarnya saya dah start buat marketing. Salam, saya Ibu Tunggal. Tulis lah, salam, saya Ibu Tunggal, saya dah join company bla bla, and then doakan saya berjaya. Amin. Kan? So bila saya buat benda tu, saya punya kawan-kawan beratus-ratus WhatsApp reply. Dia orang ni tak adalah kecam kita. Sebab kalau kawan ni kawan betul, dia akan support kita, dia akan doakan kita. So dekat situ sebenarnya itulah marketing. Oh, dia dah ingat, okay, Tuan Wahid, dia kereta sewa dia struggle, and then dia dah join SKV. Saya tak promote, saya tak suruh pun dia orang beli barang. Saya just minta dia doakan je. So saya dapat banyak feedback, orang reply doa kan. Lepas tu saya buat video juga. Video pun saya ada buat juga. Saya buat video daripada saya kecil sampailah saya jatuh apa semua, and then saya join SKV. Saya dekat video tu saya minta orang doakan saya berjaya. So saya buat video tu viral tau. So dekat situ, itulah marketing. Kan? Itulah marketing. Saya tak jual produk pun, tapi dekat dalam kepala otak follower saya, family saya, dia orang dah tahu dah, oh, Wahid dah jadi ejen SKV. So saya tak suruh dia beli produk, tapi saya dah letak dalam kepala otak dia orang tu, aku dah jadi ejen SKV. So selepas saya buat minta sokongan tu, nombor 2 tu, barulah saya masuk nombor 3. Nombor 3 saya jaranglah post. Macam SKV ni ada 9 produk, saya jarang post produk ni mengandungi bahan-bahan, tak ada. Saya just jual result. Apa maksud jual result? So macam contoh macam ni kan, macam produk ni, Nutren ni, saya tak ada cerita dalam ni ada apa apple lah, serbuk tu, serbuk, tak ada. Produk ni untuk cuci usus, saya jual result. Saya tunjuk je testimonial saya, testimonial orang yang dah pakai. Saya jual result, saya jual solusi. Kan, saya memang 2 benda je. Saya jual testimonial, saya tunjuk testimonial customer untuk dapatkan customer. So orang yang tengok ni, dia pun ada masalah perut buncit kan. So dia nampak bukti dia PM nak beli kan. Saya tak ada cerita dalam ni ada bla bla, tak ada. Saya just tunjuk result. Tak ramai. Dia lain, dia market dia lain. Tapi saya punya kawan-kawan yang buat kereta sewa ada ramai jugalah yang jadi ejen juga, yang jadi customer. Tapi customer tak ramai lah. Sebab apa? Macam mana lah, saya punya customer banyak foreigner kan, banyak pelancong kan. Alright. Okay, so saya jual result. So kalau saya nak cari customer, saya tunjuk testimonial customer.
So kalau macam kencing manis, yang ni kencing manis. So saya tunjuk, orang ni dulu kencing manis, dia makan benda ni lega. Saya tak ada cerita dalam ni ada apa, tak ada. Saya just jual result, jual solution. Alright. So itu untuk jual produk lah customer. So dapat lah. And then macam mana saya nak rekrut orang, saya jual result. Macam orang nak jadi ejen kan. So saya tunjuk lah result saya. Saya daripada kosong, saya punya sales sekarang ni dah 800,000 kan sebulan. And then macam saya cerita pasal Puan Ruhi ni pun adalah result. Sama ada saya cerita result saya ataupun saya cerita result orang lain. So benda tu, result tu, orang tak nak tahu pasal sistem macam ni pula. Orang nak tengok result. Kau dah join, apa kau dapat. Macam saya dah join, saya punya profit sebulan RM60,000. So saya cakap, kalau you join saya nak bantu you nak buat RM20,000 sebulan. Sebab apa? Saya punya commission pun dah RM60,000 sebulan. Kan? So saya boleh cerita lah. Saya boleh cerita. Sebab saya tak boleh nak cakap kalau you join saya, you nak dapat RM20,000. Sebab apa? Saya kena capai dulu. Saya punya commission dah RM60,000 sebulan. So of course lah saya boleh hajar orang buat RM20,000. Kan? InsyaAllah boleh. Tapi jangan bagi alasan lah, susah lah, tak boleh lah, ni payah lah apa semua. So saya tak nak orang yang suka bagi alasan. Orang yang betul-betul nak berjaya je. Orang yang nak berjaya ni, dia tak ada istilah tak boleh, tak ni. Dia langgar je, dia pergi je kan, dia buat je. Kan? Alright, so tak kisahlah ibu tunggal ke, bukan ibu tunggal ke, dia langgar je, dia buat je. Orang beli, tak beli, lantak pi, dia buat je, hari-hari dia promote. Jangan down. Orang kaya ni dia tidak ada istilah down. Kan? Banyak orang saya down lah Tauhid dah. Kepala otak aku tampar aku tahu. Kan? Orang kaya dia tidak kenal apa istilah down. Dia tak ada. Saya pun apa down tu apa. So kalau saya bila ada masalah je pergi mampus dengan down apa semua tu, kita just buat. Orang beli tak ada beli, orang ni tak ada. Kita buat je. Kita showcase result je. Okay, kalau you nak jual produk, you tunjuk testimonial. Sama ada testimonial you ataupun testimonial orang. Macam SKV ni ada banyak, beribu testimonial, banyak sangat. So hari-hari you post. Orang beli tak tak apa. Sebab apa? Saya percaya apa yang you buat sekarang ni kesan dia 3 bulan lagi. Kan? Boleh tak Mama order. So Mama baru join kan? Baru join and then you buat je. Orang beli tak ada masalah, buat je. Jangan down lah ni, baru 3 kali pun dah down pun semua. Alright. So insyaAllah lah, Tuhan tu dia akan bagi kepada orang yang berusaha. Kalau you buat sekali give up, siapa nak bagi? Nabi Muhammad pun dia berdakwah kan 13 tahun dekat Mekah, senyap-senyap. Lepas tu pergi ke Madinah, berdakwah lagi 10 tahun. Apa yang berlaku? Islam berkembang. Kan? 23 tahun Nabi berdakwah. Kita baru 3 kali promote dah give up kan. Kan? Semangat. So jangan give up. And then dakwah tu disebarkan, disambung oleh sahabat-sahabat sampai sekarang ni. So berniaga pun sama juga macam dakwah juga. So kita buat. Hari ni buat, orang tak nak beli, orang tak support, tak apa, buat lagi. Tak ada, orang kecam lagi, tak apa, buat lagi. Sebab apa? Kita tahu benda ni benda yang boleh menyelesaikan masalah orang, benda yang boleh membantu orang. Orang tak nak support, tak apa. Sebab kalau kita yakin benda ni benda bagus, sebab apa SKV ni saya yakin benda bagus. Sebab saya pun family saya pun sebelum ni ada masalah kesihatan. Isteri saya pernah kena stroke. Pergi jumpa doktor cakap memang tak boleh buat apa-apa. Pergi jumpa doktor, masuk darah. Masuk darah. Lepas tu makan zinc. Bagi ubat zinc. Zinc tu dia memang tak, bila makan ubat zinc tu memang tak boleh berak. Lepas tu lah doktor cakap, ni kalau nak settle ni kena belah perut ni, buang rahim. Tu doktor kan. So sebenarnya sebelum kena bedah tu sebenarnya dalam dunia ni Tuhan dah buat dah apa bahan-bahan yang boleh merawat kita. Kita je tak tahu kan. So SKV ni bahan-bahan dia memang bahan semula jadi. Bila isi saya makan SKV, makan benda ni, dia minum benda ni je tuan-tuan. Minum benda ni settle. Tak ada dah isu darah tak cukup. Dulu pergi jumpa hospital, doktor bagi zinc tak boleh berak. Lepas tu tak boleh tau, masuk iodine, masuk darah lagi. Lepas tu pergi hospital, doktor cakap ni kena bedah ni, kena buang. Saya tak kata doktor tu salah, tapi sebelum kita pergi potong kita punya anggota badan, sebenarnya ada, Tuhan dah buat dah benda yang boleh merawat, merepair kita punya badan ni. So macam SKV tu memang produk-produk dia menggunakan bahan-bahan yang daripada semula jadi. So kita minum, insya-Allah lah kita akan repair badan kita. So macam yang ni, ada tak sesiapa yang ada family kencing manis?
Biasanya kalau you pergi hospital kencing manis, memang kena potong kaki. Sebenarnya kalau you minum ni tak payah potong kaki. Boleh diselamatkan. So saya tahu produk ni memang boleh membantu orang, boleh menyelamatkan orang. Dan that's why mana saya punya that's why Pak Nel sanggup jadi duta SKV seumur hidup. Sebab apa? Pak Nel dia tahu produk SKV ni boleh membantu orang. Pak Nel ni dia takkan jadi duta mana-mana produk kalau dia sendiri tak percaya pada brand tu. Pak Nel adalah duta SKV seumur hidup. Dia bukannya duta kontrak setahun 2 tahun. Pak Nel duta SKV seumur hidup kan. So Pak Nel ni you tahu dia memang seorang selebriti, memang seorang yang orang memang respect dia, orang kagum dia. Dan Pak Nel dia tidak akan merisikokan nama dia dengan brand-brand yang dia sendiri tak percaya. Kan? So saya tahu produk ni memang bagus. Orang kecam saya ke, orang tak nak support ke, saya tak peduli. Janji saya sampaikan. Sebab apa? Dekat luar sana ramai lagi orang yang menderita, ramai lagi orang yang sakit, dan saya nak bantu. Sama ada saya nak bantu dia hidup sihat, ataupun kalau dia ada masalah kewangan, saya nak bantu dia. Bantu dia untuk ubah kehidupan dia. So saya tak kisah, kan? Saya tak kisah orang tak nak support saya, orang kecam saya masa live. Masa tak ada, lantak pi. Alright. Jangan down. Jangan sekali-kali down. Never. Aku kalau dengar saya punya agent cakap down tu, aku tampar. Aku tampar. Apa lembik sangat kan. Dah kena kan. Semangat mama, semangat. Semangat. Jangan down. Tak kisahlah ibu tunggal ke, tak ada ke, tak ada ilmu ke, tak ada. Yang penting buat. Mampus pergi lah. Orang tak suka ke, orang kecam ke, orang tak support ke, lantak pi. Janji kita yakin. Sebab apa? Saya bukannya ustaz, tapi saya percaya kalau kita usaha, insya-Allah Tuhan akan bagi. Kan? Tak adalah Tuhan ni kejam sangat kan. Usaha-usaha tak dapat kan. Tapi lambat dengan cepat. Kan macam Puan Ruhi ni, guru kafar je pun. Guru kafar je boleh buat 2 juta kan setahun. Alright. Okay, so itu saya dah masuk nombor 3. Nombor 3 tadi kan. Nombor 3 tu you showcase. Mampu pergi buat. Saya hari-hari akan keluar konten. Saya buat live, saya buat video apa semua kan. Okay. Nombor 4, make sure you buat nombor 3 tu consistent every day. Consistent. So macam saya hari-hari saya akan, sama ada saya buat live, orang tengok live saya pun, orang tengok tak tengok, mampu pergi aku buat je kan. Lepas tu saya akan post at least satu content dekat TikTok. Daripada TikTok tu saya boleh post dekat semua media sosial saya. Sebab media sosial saya semua dah okey dah. Saya dah repair kan. So saya buat content dekat TikTok. Lepas tu saya download, saya post dekat saya punya Facebook, IG, dekat Twitter, and then saya suka buat video yang 1 minit ke bawah kan. So saya post dekat YouTube semua. Orang tengok ke tak tengok ke, komen ke tak komen, mampu pergi aku buat je. Aku buat je kan. Kan. Lepas tu tak kisah. So every day you, bila you join mana-mana company, you join SKV, you kena consistent. Every day post. Setiap hari at least satu content. Post dekat TikTok, post dekat Facebook, post dekat Instagram, post dekat WhatsApp status, post dekat Twitter, post dekat YouTube. Post apa saja mana yang kau boleh post, kau post je. Kan, orang beli ke tak beli ke, tak support ke, tak apa, buat je. Kan, mampu pergi. Mampu pergi kan. Baru semalam ada orang mesej, Tok Wahid, saya dah promote, tak ada orang beli, tak ada orang support saya. Berapa kali kau promote? Baru 3 kali. Aku tampar tahu kan. Kan, saya dah bertahun-tahun kan. Manja sangat. Jangan manja. Tak ada orang nak support kita. Tak ada orang nak, kalau kita down tak ada orang nak support kan. Alright. Tak maaf saya kasar sikit ya. Saya kalau ejen datang jumpa saya direct, memang kena lah. Sebab apa, memang hidup ni kejam lah. Hidup ni kejam. Tak ada orang nak support kita kecuali diri kita. Kalau diri kita sendiri pun tak boleh nak bangkit, macam mana kita nak tolong orang lain? Macam mana kita nak tolong diri kita? Kan? Jangan give up. Buat je. Alright. So nombor 5. Tadi nombor 4 kan. Nombor 4 tu you consistent. Nombor 5, bila you dah dapat jualan, you dah dapat customer, you dah dapat agent, so janganlah tinggal customer tu. So tanya dia, mesej dia, macam mana guna produk ni, okey ke kan. Bagi komen lah sikit kan. So
Macam produk SKV ni insyaAllah 99% customer akan bagi feedback yang positif. Saya dah guna produk ni kan. Alhamdulillah. Dulu saya sembelit, sekarang ni berak. Boleh berak apa semua. Memang perut saya kempis apa semua. So dia bagi feedback. So feedback tu sama ada dalam bentuk tulisan ataupun you boleh rakam. Macam Pak Nel dia bagus. Pak Nel dia suka call, video call dia punya follower yang guna produk SKV, and then dia rakam apa semua, dia buat video. Okey, macam makcik ni kan. Makcik ni dulu, Allah, makcik dulu kencing manis dia. Lepas tu makcik pun kena stroke, darah tinggi kan, gula tinggi apa semua. Bila makcik guna Fitech ni, alhamdulillah sekarang ni kencing manis pun dah okey, darah tinggi pun dah okey. Dulu makcik tak boleh nak bercakap, sekarang dah boleh sihat apa semua kan. So dia rakam video tu seminit 2 minit. Dia gunakan video tu untuk remarketing. So you pun boleh, bila you dapat customer, jangan biar, you contact customer, minta dia sama ada sekarang ni the most powerful adalah video. Kan? Buat video. Mama, ada tak customer yang dah beli? Tanya dia. Ada tak ejen yang dah? Tanya dia. Macam mana you jadi ni dah dapat buat sale ke? Alhamdulillah bulan ni saya dapat buat sale 3,000. You showcase. Macam tu lah saya buat. Dan semua benda ni zero cost marketing, langsung tak keluar duit. Ada tak kena keluar duit? Tak ada kan? So benda ni yang saya buat, yang alhamdulillah dalam masa tak sampai setahun saya dapat buat jualan 800,000 sebulan. Saya punya profit 60,000. Alhamdulillah. So you amalkan je benda ni. Faham tak? Ada ke dengar saya cerita? Okey, sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak join saya. Saya nak bantu mereka yang nak ubah kehidupan dia untuk join saya company ni. SKV dia jual produk kesihatan, fokus kepada kencing manis. Siapa yang nak komen nak, lepas tu you klik dekat bio WhatsApp saya. Saya nak bantu. Saya nak make sure team saya ni dia masuk, dia belajar, dia boleh buat RM20,000 sebulan dan dia boleh bantu orang lain lagi. Siapa yang nak komen nak, screenshot video ni and then WhatsApp saya. Alright, saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Nanti apa-apa kita borak dekat WhatsApp. Bye bye.